Assalamualaikum. Okey, hari ini 13 hari bulan 10. Kita akan sambung latihan kerja rumah, iaitu koleksi soalan untuk pelajar akaun set 7 bagi sesi 2020-2021. Okey, untuk bahagian A terdiri daripada soalan 1 sehingga soalan 3, iaitu markahnya 25 markah. Soalan akan ditanya daripada bab 7, 8 dan 9. Okey, kita pergi dulu soalan nombor 1A, tajuk limit. Okey, sebelum tu kita nak kena tengok dahulu properties untuk set. Kalau madam ada punca A per dengan B, madam boleh tukar dia menjadi punca A per dengan punca B. Jadi madam akan buat perubahan yang sama terhadap soalan ni. Okey. So kita akan buat limit X menghampiri negatif infinity. So ada negatif di hadapan set di atas dan negatif di set yang di bawah. Okey. Apabila kita bahagikan dengan infinity, maka kita perlu membahagikan dengan kuasa tertinggi di bawah. So kat sini kuasa di bawah, so madam ada X kuasa 3 bahagikan dengan X kuasa 3 tambah dengan 7 per dengan X kuasa 3, 2X kuasa 3 per dengan X kuasa 3. Okey, sekejap kita nak tulis kuasa kat sini. Kuasa 3 tambah dengan 5X per dengan X kuasa 3. Okey. So, bila bahagikan dengan negatif infinity, madam letak di hadapan set, atas dan bawah. Okey. Lepas tu kita permudahkan. Kita ada limit X menghampiri negatif infinity. Negatif dalam set tu dah jadi 1 tambah 7 per X kuasa 3 per dengan negatif 2 tambah 5 per X. Okey, 2 tambah 5 per X kuasa 2. So, apabila kita ganti nilai, kita akan dapati negatif punca 1 tambah 0 per dengan negatif punca 2 tambah 0. Jawapannya akan dapat 1 per dengan punca 2. Okey. So, tujuan madam bagi properties ini tadi untuk membolehkan awak buat kat sini. Okey, akan ada 2 nilai negatif ni di hadapan set. Okey, kalau tak, awak akan buat simbol negatif di hadapan ni sahaja, menyebabkan jawapan kita nanti jadi salah. Okey, selesai soalan 1A. Okey, kita ada limit X menghampiri 0. Kita nak cari fungsi dari kanan. So, untuk fungsi kanan, ini adalah nilai X lebih besar dari 0. Bermaksud, inilah dia fungsi kanan kita, iaitu 2 tolak X. So, kita ada fungsi kita 2 tolak dengan X. Okay, sekarang kita ganti nilai X tu dengan 0. Jadi, nilai limit menghampiri 0 dari kanan ialah 2. Okey, kita kena uji satu lagi.
Okey, kita kena uji pula nilai limit X menghampiri kosong dari kiri. So, kali ini fungsi kita ialah ayat ini. Okey, kosong dari kiri. So, fungsi kita ialah punca X tambah 4. Okey, so kita tengok fungsi dari kiri iaitu nilai punca X tambah dengan 4. So, kita ganti nilai X tu kita ganti dengan kosong. So, kita dapat punca 4 iaitu 2. So, di sini kita dapati bahawa nilai limit belah kanan ialah 2. Limit dari kiri pun 2. Jadi, kesimpulannya, limit X menghampiri kosong bagi fungsi gx exist, iaitu nilainya adalah 2. Okey, kita tengok seterusnya. Seterusnya, kita nak cari limit menghampiri 5 pula. Okey, tadi kosong, sekarang ni 5. So, bagi fungsi gx. Okey, so kita tengok untuk limit X menghampiri 5 dari kanan. Okey, fungsi kita ialah negatif 10. Jadi, bila kita nak ganti nilai X tak ada, jadi jawapan tu adalah nilai pemalar itu sendiri. Selesai 5 dari kanan. So, kita try pula limit X menghampiri 5 dari kiri. Fungsi kita kali ini ialah 2 tolak X. So, kita ganti nilai dapat 2 tolak 5. Jawapannya ialah negatif 3. So, kalau kita tengok di sini, limit X menghampiri 5 dari kanan bagi fungsi gx, kita dapati nilainya tidak sama dengan limit X menghampiri 5 dari kiri. Okey, oleh sebab itu, limit X menghampiri 5 bagi fungsi gx ni tidak wujud. Does not exist. Okey, sebab dia tak sama. Syarat untuk exist ni ialah nilai di sebelah nilai dari kiri kena sama dengan nilai dari kanan. Okey, selesai soalan 1B. Kita pergi soalan differentiation, iaitu soalan chapter 8. So, memandangkan nilai kuasanya tinggi, Madam memilih untuk menggunakan petua ln. Okey, so Madam tukar soalan. Dia jadi ln y sama dengan ln 3x tambah 1 kuasa 3, sebab dia bahagi jadi tolak, ln x tolak 2 kuasa 3. Okey, kuasa 3 tu hak milik dua-dua sebab dia ada kurungan. Okey, kita apply dahulu hukum ln ni. Ln y sama dengan 3 bertenggek itu jatuh depan. 3 ln 3x tambah 1 tolak dengan 3 ln x tolak 2. Okey, dia jadi lebih ringan untuk kita membezakan. Okey, apabila kita beza ln,
Pertamanya ialah kita kena buat dahulu, perkan dulu dengan perut kepada ln. Kita ambil masa untuk tulis yang nilai dalam kurungan ni dulu. Lepas tu barulah kita membezakan. Kita bezakan y, kita dapat y prime. Bezakan dalam ni 3, tapi ada 3 kat depan ni. So kita ada 3 kat sini dan 3 kat sini, jadi 9. Kat dalam ni ada 1, kat sini 3, so sini jadi 3. Selepas tu kita darab silang dahulu. Y prime per dengan y. Kita darab silang dapat 9x tolak 18 tolak 9x tolak 3 per dengan 3x tambah 1 x tolak 2. Katakanlah Madam nak ubah terus ni, nilai y ni Madam nak padam kat sini. So bila Madam pindah ke sebelah sana, dia akan jadi darab dengan y, iaitu darab dengan 3x tambah 3x tambah 1 kuasa 3 per dengan x tolak 2 kuasa 3. So jawapannya yang ini. Di sini tinggal y prime saja. 9x tolak 9x habis. So kat sini Madam dapat negatif 21. Kita matikan nilai faktor 3x tambah 1. So yang ini tinggal lagi kuasa 2. Yang ini ada kuasa 1. So tinggal lagi yang atas ni 3x tambah 1 kuasa 2 per dengan x tolak 2 kuasa. Sini akan jadi kuasa 4. So jawapan dia ialah, jawapan paling ringkas ialah negatif 21 darab dengan faktor 3x tambah 1 kuasa 2 bahagi dengan faktor x tolak 2 kuasa 4. Cuma kalau nak cantikkan penulisan ni, kuasa 4 ni Madam kena tulis kecil je. Kuasa 4. Selesai soalan nombor 2A. Untuk soalan 2B, kita boleh permudahkan dahulu. Y sama dengan 2x tambah 3 kuasa 3 per 2. Kita ada 4x tambah 5 kuasa 1 per 2. Barulah senang kita nak guna hukum log. Kita guna hukum log. So kita ada ln y sama dengan 3 per 2 ln 2x tambah dengan 3 tambah dengan 1 per 2 ln 4x tambah dengan 5. Kemudian kita bezakan. Yang pertama, bezakan y ni. Kita dapat y prime. Nilai kat bawah ni 2x tambah dengan 3. So sini akan dapat 2 darab dengan 3 per 2. Cara nak kira. Cara nak kira macam ni. Bila kita bezakan yang dalam kurungan ni, kita dapat 2. Kita darab dengan yang depan ni. Darab dengan perkali dia 3 per 2. So bila kita cancel ni, tinggallah jawapannya 3. Macam tu cara nak dapatkan nilai 3 tadi. Kita pergi seterusnya.
tambah dengan, yang ni kat bawah dia 4x tambah dengan 5. Okey, bila kita bezakan yang atas ni dapat 4. Cuma 4 darab dengan setengah tu dapat semula dah. Jawapannya ialah 2. Okey, sekarang Mida akan permudahkan nilai pecahan ni. Dia akan dapat 12x tambah 15. Okey, Mida darab sini. Kemudian darab sini pula. Tambah dengan 4x tambah dengan 6 per dengan 2x tambah 3, 4x tambah 5. Kemudian y ni Mida dah padam dari sini, padam dah. Okey, darab dengan 2x tambah 3 kuasa 3 per 2 dan juga 4x tambah 5 kuasa 1 per 2. Jadi kita dah boleh meringkaskan jawapan kita sekarang ni. Okey, Mida nak mula ringkaskan jawapan. So kita akan ada 16x tambah 21. Kemudian kuasa ni, okey, ni Mida potong dengan yang ni. Yang ni masih tinggal kuasa 1 per 2. Okey, 2x tambah 3 kuasa 1 per 2. Kemudian yang ini Mida cancel dengan yang bawah. Yang bawah tu masih ada kuasa. So 4x tambah dengan 5 kuasa dengan 1 per 2. Atau kalau kita nak tukar cara penulisan, kita boleh tulis dia sebagai, okey, kalau nak tulis canggih sikit lah, okey, sama dengan, so Mida ada 16x tambah 21. Kemudian Mida ada punca. Okey, Mida ada punca 2x tambah dengan 3. Yang ini adalah 4x tambah dengan 5. Jawapan ni pun boleh. Jawapan ni pun betul, tak ada masalah. Okey. So tu soalan nombor 2B. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3. Soalan nombor 3, dia dah bagi kat kita fungsi harga. Okey, dia bagi fungsi harga dan juga fungsi kos. Okey, dia dah bagi dua nilai ni. So, sekarang kita nak cari nilai revenue. Okey, rumus dulu. Revenue sama dengan harga darab dengan kuantiti. Okey, so kita tengok harga kita berapa. So, kita nak cari fungsi hasil sama dengan fungsi harga 2000 tolak X ni darab dengan kuantiti dalam sebutan X. So, bila kita kira, kita dapat 2000X tolak dengan X kuasa 2. Okey, ni fungsi hasil, fungsi revenue. Okey, sekarang kita nak dapat fungsi untung pula. Okey, untung sama dengan hasil tolak belanja. Hasil tolak kos. Jadi, fungsi untung sama dengan 2000X tolak X kuasa 2 yang tadi. Kita tolak dengan kos. Tolak dengan 4000. Tolak dengan
200x. Okey, jawapan kita susun dari kuasa tertinggi. Negatif x kuasa 2 tambah dengan 1800x tolak dengan 4000. Okey, ni adalah fungsi untung. Next. Okey. Soalan seterusnya. So, kita dah dapat nilai revenue tadi. Sekarang Madam nak ajar macam mana kita nak cari marginal cost dengan marginal revenue. Apabila ada perkataan marginal ni, sebenarnya dia nak ceritakan tentang pembezaan. Okey, pembezaan. Okey, so untuk pembezaan kita tulis C prime untuk cost. Okey, untuk cost C prime sama dengan kita bezakan fungsi cost yang di sini. So kita dapat 200. Tu je jawapan dia. Okey, untuk revenue pula, marginal revenue. Jadi kita akan berfokuskan kepada fungsi revenue di sini. Jadi kita punya R prime kita ialah, okay, this is marginal revenue sama dengan sebutan pertama tu akan jadi 2000, sebutan yang kedua akan dapat 2x kerana kita membezakan fungsi asal revenue. So jawapan dia ialah 2000 tolak dengan 2x. Okey, maka selesailah bahagian A, iaitu mengandungi 25 markah. Okey, nanti kita akan sambung bahagian B. Okey, kita akan bagikan bahagian B kepada beberapa bahagian ya, sebab soalannya panjang. Hai, kita jumpa lagi. Kita sambung bahagian B set 7. Okey, macam biasa akan ada 7 soalan yang akan menyumbangkan 75 markah. Okey, soalan nombor 1, bahagian B nombor 1. Okey, so kita ada soalan set. Okey, so yang pertama kita bahagi sama ratalah set. So kita ada sekarang kat sini kita ada X tambah 1. Okey, punca X tambah 1. Okey, kita ada punca X tambah 1 sama dengan 4 tolak punca X. Okey, step yang pertama ialah kita square both side. Okay, square both side. So, bila kita square both side, ia ini cuma tinggal X tambah 1. Yang ini, okay, Madam buat. Okay, kita tak perlu nak tergesa-gesa. Kita boleh buat 4 tolak punca X ni dalam keadaan darab. Okay, lepas tu kita kembarlah. X tambah 1 sama dengan 16 tolak dengan yang ini darab yang ini dapat 4 punca X. Yang ini pun dapat 4 punca X. Jadi 8 punca X tambah dengan X. Okay, jadi kita boleh tengok kat sini sekarang. Nilai X ni dah mati dah dengan X ni. So, Madam ada sekarang
8 punca X sama dengan 15. Punca X sama dengan 15 per dengan 8. So, sekali lagi, kita square both side. Jadi, dapatlah nilai X kita sama dengan 225 per dengan 64. Okay. So, kita dah dapat jawapan nilai X iaitu 225 per dengan 64. Dan kalau boleh, jawapan biarkan dalam bentuk pecahan. Jangan tukar kepada perpuluhan. Okey, untuk soalan 1B, okey, kita nak mempermudahkan soalan. So, kita ada kat sini 3 kuasa 3N tambah dengan darab dengan 3 kuasa 2, 9, tolak dengan 36, darab dengan 3 kuasa 3N per dengan 3, dan semua sekali ni per dengan 10 darab 3 kuasa 3N. Jadi, semua sebutan ada 3 kuasa 3N. Okey. So, kita dapat sama dengan 27 darab dengan 3 kuasa 3N tolak dengan 12 darab 3 kuasa 3N per dengan 10 darab 3 kuasa 3N. So, untuk yang di atas 27 tolak dengan 12, kita dapat 15. Okey, kita akan dapat 15 darab dengan 3 kuasa 3N per dengan 10 darab 3 kuasa 3N. So, kita boleh matikan. So, yang tinggal 15 per 10 bersamaan dengan 3 per 2. Okey, untuk soalan 2A, kita nak mencari nilai the solution set. Okey, jawapan akhir nak bentuk solution set. Okey, so macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Yang pertama, kita kembangkan dahulu. Ia ini menjadi 3x kuasa 2 tambah dengan 15x tambah 2x tambah dengan 10 tolak dengan hasil darab ni, kita akan dapat x tolak 2x kuasa 2. Okey, tambah dengan 4 tolak dengan 8x. Okey, tolak dengan x kuasa 2 tambah 7x tolak 6 lebih kecil sama dengan 0. Okey. So, kita cuba selesaikan. Okey, 3x kuasa 2. Lepas tu kita ada tambah dengan. Okey, kita ada tambah dengan 2x kuasa 2 tolak dengan x kuasa 2. Okey, kita dah selesaikan yang x kuasa 2. Kemudian x kuasa 1 kita ada 17x. Kemudian kita ada positif 7x. Okey, kemudian kita ada positif 7x. Okey, kemudian kita ada positif 10 tolak dengan 4 tolak dengan 6 kurang sama dengan 0. Okey, so kita tengok. So, kita ada sekarang
Okey, 3x, 5. So, tinggal lagi 5 tolak 1, 4x kuasa 2. 17, 24. 24 jadi positif 31x. Okey, kemudian constant kat sini 10 tolak 4 tolak 6 habis. So, kita tinggal tinggal lagi kurang sama dengan kosong. Okey, kita faktorkan x keluar. So, kita dapat 4x tambah dengan 31 kurang sama dengan kosong. Kemudian medium guna graphical method. Okey, saya guna graph. Okey, graph yang senyum. Okey, nilai kat sini ialah negatif 31 per dengan 4. Nilai kat sini pula ialah kosong. So, kawasan berlorek berada di sebelah dalam bawah ni. Okey. Okey, kemudian kita nak kena bagi jawapan dalam bentuk set. So, kita kena buka curly bracket ni. X double dot negatif 31 per dengan 4. Okey, X kemudian kurang sama dengan kosong. Okey, itu adalah jawapan dalam bentuk set bagi soalan 2A. Okey, untuk soalan 2B, soalan absolute value. So, kita kena define dia. Yang pertama, positif 2x tolak 8 kurang sama dengan 5 and negatif 2x tolak 8 kurang sama dengan 5. Okey, kita define kepada dua benda dahulu. 2x kurang sama dengan 13. X kurang sama dengan 13 per 2. Okey, itu jawapan yang pertama. Yang kedua, negatif 2x tambah dengan 8 kurang sama dengan 5. 3, so 2x di sana jadi positif. Jadi 3 per 2, x lebih besar sama dengan, so kita tulis x lebih besar sama dengan 3 per 2. So, oleh kerana kita ada dua jawapan, kita akan tapis kedua jawapan kita ni. Yang pertama kita ada 3 per 2. Yang kedua kita ada 13 per 2. Okey, 3 per 2 ni lebih besar sama dengan, kemudian 13 per 2 ni lebih kecil sama dengan. Okey, and maksudnya kita mencari persilangan di antara dua garisan. Okey, so yang ini soalan tidak nyatakan sama ada dia nak jawapan bentuk set ataupun interval. So, medium boleh bagi jawapan dalam bentuk interval, iaitu 3 per 2 close sehingga 13 per 2. Jawapan ini pun close. Okey, jawapan ni dalam bentuk interval. Ataupun kalau pelajar nak buat dalam bentuk set, kena buka tanda curly bracket ni. X titik bertindih. Kita ada 3 per 2 nilai paling kecil. Dan nilai paling besar ialah 13 per 2. Pun boleh. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, kita nak mencari soalan A, fungsi gubahan f of g dan juga g of f. So, kita buat dulu f of g. Okey, so kita tengok yang depan ni merujuk kepada f. So, f of g kita sekarang adalah
nilai F adalah X kuasa 2 tambah dengan 1. Dan nilai G, nilai G akan masuk dalam ni, dia akan jadi 2X tambah dengan 3. Okey. Sebenarnya jawapan ni dah okey dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Tapi kalau pelajar nak kembangkan kepada bentuk ini pun tak apa. Okey. So, kita boleh juga bagi jawapan. Kita kembangkan yang ini, kita akan dapat 4X kuasa 2 tambah dengan 12X tambah dengan 10. Okey, ini jawapan yang pilihan yang kedua lah. So, ada dua jawapan. Okey. Kemudian kita tengok soalan seterusnya. Kita nak try cari fungsi gubahan G of F. Iaitu kita akan ikut G 2X tambah dengan 3. So, dalam kes sekarang, nilai yang akan masuk dalam kurungan ni ialah X kuasa 2 tambah dengan 1. Okey. So, kalau kita berhenti di sini pun boleh. Kalau kita teruskan, jawapan kita akan jadi 2X kuasa 2 tambah 2 tambah 3. So, kita akan dapat 2X kuasa 2 tambah dengan 5. Okey, so ada dua pilihan cara menulis jawapan. Okey. Kemudian jawapan yang tadi, F of G tadi tu, kita boleh menggantikan nilai X dengan 2. Okey, so soalan tadi, jawapan tadi, F of G tadi kita dapat 4X kuasa 2 tambah 12X tambah dengan 10. So, sekarang nilai X diberi ialah negatif 2. So, kita gantikan tempat X tu dengan negatif 2. Okey, 12 darab negatif 2 tambah dengan 10. So, kat sini kita dapat 16 tolak 24 tambah dengan 10. So, 26 tolak 24, jawapannya ialah 2. Okey, kemudian ada lagi satu soalan, soalan C. Okey, sekali ni dia nak jawapan tadi 4X kuasa 2 tambah dengan 12X tambah dengan 10. Dia suruh samakan dengan 10. Okey, so dia akan menjadi 4X kuasa 2 tambah 12X sama dengan 0. So, boleh fakturkan 4X. So, yang tinggal X tambah dengan 3. So, X yang pertama ialah 0 dan X yang kedua ialah negatif 3. Okey. So, itu untuk soalan C. Kita pergi pula kepada soalan D. Kita nak mencari fungsi songsang bagi F. So, F inverse X sama dengan X. Yang ni dia punya sifar dia. Okey, so sekarang ni X kuasa 2 tambah 1 sama dengan X. Okey, kita guna petua suami beli rumah, isteri masuk rumah. Okey, so kat sini nilai yang akan masuk di sini ialah isteri, iaitu F songsang. Okey, daripada sini F inverse kuasa 2 sama dengan X tolak 1. Jadi F inverse sama dengan tambah tolak punca
X tolak 1. Okey, kemudian soalan bagi X mestilah lebih besar sama dengan 0. Dia dah bagi condition yang ini. Oleh itu, nilai F songsang kita ambil yang positif, iaitu punca X tolak 1. Okey, masa di sini kita masih ada dua pilihan, sama ada tambah ataupun tolak. Okey, so apabila kita tengok syarat ni nak lebih besar pada 0, kita terima yang positif. So, fungsi songsangan bagi F ialah punca X tolak 1. Okey, soalan 4A. Okey, so kita sekarang nak mengira nilai. Kita ada curve, ada lengkung X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah AY sama dengan B. Kemudian titik ni sebenarnya dia nak bagi maklumat nilai X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 3. Itu maklumat dia. So, dia dah bagi kat kita sekarang. Okey. Kita try buat satu persatu. Okey, ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. B tu adalah constant. Okey, so bila kita bezakan yang pertama, kita dapat jawapannya ialah 2x. Okey, jawapan yang kedua ialah 2y dy dx tambah dengan a dy dx, dan bila kita bezakan constant dapat 0. So, apabila madam menyusun dy dx di sebelah kiri, so kita akan ada 2y tambah a sama dengan negatif 2x. So, kita akan dapati dy dx kita akan jadi negatif 2x per dengan 2y tambah a. Okey, bila kita ganti x dengan 1, so numerator tu dapat negatif 2. Yang kat bawah kita akan dapat, kita ganti y dengan 3, kita akan dapat 6 tambah dengan a. Okey, so kita dah dapat dah dy dx kita negatif 2 per dengan 6 tambah a. Kemudian soalan bagi maklumat dy dx tu bersamaan dengan negatif setengah. Okey, so kita sama kat sini. So, dia bagi dy dx dia ialah negatif setengah. Okey, dan kita kira tadi dapat negatif 2 per dengan 6 tambah dengan A. Okey, sekarang kita nak cari nilai A. So, kat sini madam akan dapat, okey, dua-dua ni ada negatif. So, madam boleh cancelkan negatif ni. So, kita akan ada 6 tambah A sama dengan 4. A sama dengan negatif 2. Okey, so di sini adalah nilai dy dx. Okey, dan bila kita gantikan dy dx dengan apa yang diberi oleh soalan, maka kita akan dapat nilai pemalar bagi A, iaitu negatif 2. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, iaitu 4B. Dia bagi Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX. So, kalau kita tengok pembuktian dia ni, yang pertama, kita tengok kat sini beza peringkat pertama. Dan yang kat sini ni beza peringkat yang kedua.
So, kita ada banyak cara untuk pembuktian, sama ada buat terus terbukti ataupun ganti satu persatu baru terbukti. Okey, kita try tengok. Okey, y prime sama dengan 2ax tambah dengan b. Itu beza peringkat pertama. Y double prime, kita akan dapat 2a. Okey. So, sekarang Medan ambil yang pertama ni, ganti di situ. Yang kedua, ganti di situ. Okey, kita akan buktikan jawapan dia sama dengan kosong. Okey, kita ganti dahulu terbitan yang lebih tinggi. So, sekarang kita ada x kuasa 2 per dengan 2 darab dengan 2ax tambah dengan terbitan yang kedua. Terbitan kedua ialah terbitan yang kedua adalah 2a. So, x kuasa 2 darab 2a tolak dengan x. Terbitan yang pertama 2ax tambah dengan b. Kemudian tambah dengan y. Y ialah soalan asal, iaitu ax kuasa 2 tambah dengan bx. Okey, kita akan buktikan dia akan dapat sama dengan kosong. Okey, so yang pertama kita tengok yang ni. Apabila Madam mematikan nombor 2 ni, so yang tertinggal kat sini ialah ax kuasa 2. Okey, Madam kembangkan yang ini, Madam dapat negatif 2ax kuasa 2. Okey, kembang dengan yang belakang, Madam akan dapat negatif bx tambah dengan ax kuasa 2 tambah dengan bx. Okey, so kita tengok ax kuasa 2 tambah ax kuasa 2, so ada 2ax. Ditolak dengan yang ini, habis sebutan x kuasa 2. Kemudian kita ada nilai negatif bx, positif bx. So, kita akan dapat jawapannya sama dengan kosong. Maka, it's shown x square over 2 d square y dx square minus x dy dx tambah dengan y sama dengan kosong. Kita kena salin semula soalan asal. Okey, kita cuba habiskan soalan nombor 4C. Kita tengok 4C. Okey, kali ni dia guna perkataan slope. Maksudnya masih sama, iaitu dy dx. Okey, kemudian dia nak nilai tu pada x sama dengan 2. Okey, so kita tengok soalan asal kita. Sama ada dia suruh selesai cara biasa ataupun guna first principle. Okey, soalan set 7. Okey, kita rujuk soalan sekejap. Okey, ya, soalan suruh kita guna using first principle. Okey, maksudnya sekarang dy dx iaitu slope yang dia nak cari sama dengan limit h menghampiri kosong. So, Madam ada 5x tambah h kuasa 2 tolak 3 tolak dengan
5x kuasa 2 tolak 3 per dengan H. Okey, so kita tengok apa akan jadi. Bila kita kembang ni kita dapat 5x kuasa 2 tambah dengan 10hx tambah dengan 5h kuasa 2 tolak 3 tolak 5x kuasa 2 tambah 3 torkan dengan h. Okey, dan seperti biasa, okey, yang mana yang tidak melibatkan nilai h dia akan mati. Contohnya 5x kuasa 2 ni dia akan mati dengan 5x kuasa 2 kat belakang. Okey, yang ini ada h. Yang ini ada h. So yang ini tidak ada, so dia akan mati dengan 3 di belakang. Okey, so tu clue dia. Kemudian kita tengok kita masih ada limit h approaches 0, meda faktorkan h. So tinggal lagi 10x tambah dengan 5h per dengan h. Dan h ini akan mati. Okey, selepas tu kita akan gantikan nilai x kita, nilai h kita dengan kosong. So kita akan dapat 10x tambah 5 darab kosong. So dy dx kita ialah 10x. Okey, dan sekarang soalan suruh cari nilai slope semasa nilai x sama dengan 2. So, bila meda gantikan, meda dapat jawapannya 20. Kecurunan pada x sama dengan 2 ialah 20. Okey, kita sambung soalan seterusnya, bahagian B. Soalan nombor 5. Iaitu soalan nakkan kita mencari maximum point and minimum point of the curve by using second derivative test. Okey, mula-mula kita cari dulu stationary point. Okey, stationary point berlaku apabila dy dx sama dengan 0. So kita cari dulu pembezaan dia. Kita dapat 3x kuasa 2 per 3 tambah 2x per 2 tolak dengan 2 dan samakan dengan 0. So kita boleh matikan 3 dengan 3, 2 dengan 2. So kita dapat persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah x tolak 2 sama dengan 0. So kita faktorkan x darab x. Kemudian kita ada 2 darab 1 positif 2 negatif 1. Jadi nilai x kita ada negatif 2 dan nilai x kita yang kedua ialah 1. Okey. So sekarang apabila nilai x sama dengan negatif 2, so nilai y kita akan dapat, okey, kita ganti negatif 2 kuasa 3 per dengan 3 tambah dengan negatif 2 kuasa 2 per dengan 2 tolak 2 darab negatif 2 tolak 4 per 3. So yang ini jawapannya adalah 2. Okay. Jadi stationary point yang pertama, stationary point yang pertama ialah negatif 2, 2. Okey, kita tengok titik yang kedua pula.
Okey, so sekarang kita ganti nilai X kita dengan 1 pula. So, Y sama dengan 1 kuasa 3, 1 per dengan 3, tambah dengan 1 per 2, tolak 2 darab 1, tolak 2 tolak 1, 2 darab 1, tolak dengan 4 per 3. So, nilai Y kita ialah negatif 5 per 2. Jadi, stationary point yang kedua ialah 1 negatif 5 per 2. Okey, so sekarang kita nak guna second order. D square Y dx square, kita bezakan lagi sekali. Kita akan dapat 2x tambah dengan 1. So, bila kita uji titik negatif 2, 2. Okey, kita uji. Kita dapati 2 darab negatif 2, negatif 4. Tambah 1. So, kita akan dapat negatif 3. Iaitu kurang dari 0. Maka kesimpulannya, negatif 2 is a local maximum point. Okey, tu titik yang pertama. Okey, kita uji pula titik yang kedua. 1 negatif 5 per 2. Kita uji dalam ujian terbitan kedua. 2 darab 1 tambah dengan 1. So, jawapan kita 3, iaitu besar pada 0. So, dia akan senyum. Jadi, titik 1 negatif 5 per 2 is a local minimum point. Okay, so kita dah dapat 2 stationary point dan kita dah tentukan yang mana adalah maksimum, yang mana adalah minimum. Okay, selesai soalan nombor 5. So, kita pergi kepada soalan nombor 6. Okay, so soalan nombor 6. Yang pertama, dia bagi kat kita cos, fungsi cos dan juga fungsi hasil. So, sekarang kita nak mencari maximum profit and the selling price to ensure maximum profit. Okey, so kita kena cari profit dahulu. Okey, profit function sama dengan 4000x tolak 20x kuasa 2 tolak dengan belanja 6000 tolak 1000x. Kita susun negatif 20x kuasa 2 tambah dengan 3000x tolak dengan 6000. Okey, yang ini adalah fungsi untung. Okey. Dia akan maksimum apabila kita beza peringkat pertama dan kita samakan dengan 0. So, kita akan dapat negatif 40x tambah dengan 3000. Kita samakan dengan 0. So, x sama dengan 3000 bahagi dengan 40. Okey, 3000 bahagi dengan 40. Jadi, kuantitinya ialah 75. Okey. Dan kita jangan lupa untuk membuat ujian terbitan yang kedua. Kita akan dapat sama dengan negatif 40. Okey, iaitu kurang pada 0. Maka terbukti dia adalah maksimum. Okey. So, kuantiti dia tadi 75.
5. So, soalan tanya tentang keuntungan. Keuntungan untuk 75 sama dengan negatif 20 darab dengan 75 kuasa 2 tambah dengan 3000 darab dengan 75 tolak dengan 6000. Jadi keuntungan maksimum ialah RM 106,500. Okey, keuntungan maksimum. Lepas tu dia nak juga nilai harga. So, harga untuk 75 barang ialah 4,000 tolak 20 darab 75. So, harga jualan ialah RM 2,500. Okey, ni harga jualan. Okey, untung kasar kita ada profit sama dengan negatif 20x kuasa 2 tambah dengan 3000x, okey, tolak dengan 6000. Okey, itu untung kasar. Kemudian dikenakan cukai, tolak dengan RM40 darab kuantiti X. So, untung bersih, fungsi untung bersih akan jadi negatif 20x kuasa 2 tambah dengan 2,960x tolak dengan 6,000. Okey, ini adalah untung bersih, fungsi untung bersih. So, kita nak tahu dia punya margin profit, kita bezakan sekali. Kita akan dapat negatif 40x tambah dengan 2960 dan kita samakan dengan kosong. Maka kuantiti barang yang perlu kita hasilkan ialah sebanyak 74. Okey, so kita buat terbitan yang kedua. Untuk fungsi untung kita dapat negatif 40 kurang dari kosong. Maka terbukti dia adalah maksimum. Okey. Keuntungan yang kita, bilangan yang kita dapat tadi ni, kita masukkan dalam fungsi untung bersih. Iaitu untung untuk 74 barang sama dengan negatif 20 didarab dengan 74 kuasa 2 tambah dengan 2,960 darab dengan 74 tolak dengan kos tetap dia 6,000. So, kita akan dapati untung bersih adalah sebanyak 103,520. Okey, 103,520 ringgit. Okey, selesai soalan nombor 6. Kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan dari tajuk fungsi. So, yang pertama kita nak show. Okey, soalan nombor 7, kita baca soalan. Okey, yang pertama nak show f is 1-to-1 function. Okey, cara nak selesaikannya ialah, okey, kita buat dua persamaan, iaitu fx1 sama dengan fx2, iaitu ln 3x1 tolak 1
samakan dengan ln 3x2 tolak 1. Okey, dua-dua belah persamaan ada ln. Okey, maka akan tinggal 3x1 tolak 1 sama dengan 3x2 tolak 1. Okey, kita bawa 1 pergi sana, dia akan jadi 3x1 sama dengan 3x2 last kali x1 sama dengan x2. Jadi, yang ini menunjukkan bahawa fx is a one-to-one function. Okey. Okey, seterusnya soalan minta kita cari inverse function. Without finding inverse function, show that the function f and g are inverse each other. Okey, so kita nak tunjuk f dan g adalah saling songsangan. Okey. So, untuk buktikan, madam boleh tunjukkan dari segi fungsi gubahan antara f dengan g. So, madam akan dapat ln 3x tolak 1. Okey. So, yang akan masuk dalam ni ialah e kuasa x tambah dengan 1 per dengan 3. So, kita dapati kita boleh mematikan nilai 3. So, hasilnya kita akan dapat ln e kuasa x tambah 1 tolak 1 sama dengan ln e kuasa x iaitu x ln e. Dalam kes ini, ln e sama dengan 1. Jadi, jawapannya ialah x. Jadi, terbuktilah, so apabila f of gx sama dengan x, itu menunjukkan bahawa f dan g adalah saling inverse di antara satu sama lain. Soalan 7C, kita nak evaluate fungsi fungsi 2G songsang dan nilai X tu kita nak ganti dengan 2. Okey, sebelum ni kita dah bincang dah. G inverse X sebenarnya adalah ln 3X tolak 1. Okey. So, kemudian kita perlu mendarab 2G inverse di situ. Maksudnya di sini pun ada 2 ln 3X tolak 1. Jadi, untuk menjawab soalan 2G inverse dan nilai X-nya ialah 2. Okey, madam akan gantikan nilai X ini dengan 2. So, dia akan jadi 3 dan 2, 6. 6 tolak 1 dapat 5. Okey, so kita dapat jawapannya 2 ln 5. Okey, kita perlu tekan kalkulator. 2 darab dengan ln 5. So, jawapan yang kita dapat ialah 3.219, iaitu 3 decimal places. Okey, iaitu ialah nilai
2G inverse dan X-nya ialah 2. Kemudian soalan yang kedua, dia suruh kita mencari G of F. Okey, oleh kerana G dan F ni salin songsang, maka fungsi ni akan jadi X. Okey, cuma sekarang dia suruh ubah nilai X itu kepada X kuasa 2 tolak 1. Okey, maka nilai jawapan di sebelah kanan juga akan menjadi X kuasa 2 tolak 1 dan perlu disamakan dengan kosong. Maka X tolak 1 Meda faktorkan, X tambah 1 sama dengan kosong. Jadi nilai X Meda ialah 1 dan X yang kedua ialah negatif 1. Okey, kita semak lagi sekali soalan dia. Okey, dia kata evaluate. Maksudnya dia nak nilai. So, kita dah dapat nilai X sama dengan 1. Dan nilai X yang kedua ialah negatif 1. Okey, selesai. Latihan set 7. Okey, kita akan buat latihan set yang ke-8.